Dari segi bahasa, perkataan ibadah ialah tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari segi istilah pula, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama lagi dengan saya Ustazah Huda Rahmat untuk kita menyambung pembelajaran kita dalam Pendidikan Islam tingkatan 1. Dan insyaAllah pada kali ini tajuk kita adalah konsep ibadah dan jenis hukum yang terangkum dalam bidang fiqh pelajaran yang ke-17. Jom sama Ustazah. Baiklah anak-anak, untuk tajuk pada kali ini, kita lihat dahulu apakah standard pembelajaran. Yang pertama, dapat menjelaskan maksud ibadah dan jenis-jenis ibadah. Yang kedua, dapat menjelaskan jenis dan maksud hukum beserta contoh. Dari segi bahasa, perkataan ibadah ialah tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala dari segi istilah pula, perkataan ibadah membawa maksud semua perkataan dan juga perbuatan zahir ataupun batin yang disukai dan diredai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya, kita nak lihat pula jenis-jenis ibadah. Terbahagi kepada dua, iaitu ibadah khusus dan ibadah umum. Baik, kita lihat ibadah khusus. Ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dari segi cara, rukun dan syaratnya serta tidak boleh diubah. Contoh solat, puasa, zakat, haji. Itu contoh ibadah khusus. Manakala ibadah umum pula ialah ibadah yang meliputi segala aspek kehidupan sama ada yang berkaitan dengan hubungan manusia sesama manusia atau dengan makhluk lain dan juga tidak bertentangan dengan syariat Islam. Contohnya makan, minum, berniaga, bekerja, itu semua contoh ibadah umum. Jadi kalau kita faham betul-betul konsep ibadah ini sebenarnya tersangat luas. Seterusnya kita lihat jenis hukum. Yang pertama wajib, yang kedua sunat, yang ketiga harus, keempat makruh, yang kelima haram. Ada 5 jenis hukum dalam Islam. Kita lihat satu persatu. Apakah yang dikatakan sebagai hukum wajib? Wajib ini ialah akan mendapat pahala jika dilakukan. Maaf terlindung. Dan jika kita tinggalkan akan mendatangkan dosa. Mendapat pahala jika dilakukan dan jika kita tinggalkan akan mendapat dosa. Contoh mudahnya adalah ibadah solat. Akan mendapat pahala jika kita lakukan ibadah solat, tetapi jika kita tinggalkan akan mendatangkan dosa. Contoh ibadah sunat. Sunat pula ialah mendapat pahala jika dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Jadi contohnya banyaklah. Solat sunat, puasa sunat, amalan sedekah, berzikir, semua tu jika kita lakukan maka mendatangkan pahala, tapi jika kita tinggalkan tidak berdosa. Yang ketiga, hukum harus. Harus ini tidak berdosa jika dilakukan ataupun ditinggalkan. Contoh, makan, minum, mandi, semua tu adalah perbuatan harus. Yang keempat, hukum makruh. Hukum makruh ini mendapat pahala jika ditinggalkan dan tidak berdosa jika dilakukan. Jadi mendapat pahala jika ditinggalkan ni maksudnya perkara tu lebih baik kita elakkan ataupun kita tinggalkan. Contohnya makan perkara ataupun sesuatu makanan yang mendatangkan bau yang kuat. Yang agak kita kata tidak menyenangkan lah. Contoh seperti petai contohnya. Dan lebih-lebih lagi apabila kita menunaikan solat berjemaah di masjid. Itu adalah perkara makruh. Jika ditinggalkan adalah lebih baik. Dan yang kelima adalah hukum haram. Mendapat pahala jika ditinggalkan dan berdosa jika dilakukan. Ini pun banyak contohnya. Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Contohnya mendedahkan aurat, minum arak, berzina, semua itu adalah perbuatan dosa. Yang mana jika dilakukan mendatangkan dosa, jika kita tinggalkan akan mendapat ganjaran pahala.
Okey. Jadi mudah-mudahan anak-anak dapat memahami apa yang kita pelajari pada kali ini. Semoga ianya bermanfaat untuk kita semua dan jangan lupa untuk like, subscribe dan share channel Ustazah. Mungkin kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Sekian dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.